Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan Buddha dan kerja sosial. Sebelum itu saya akan menerangkan serba sedikit tentang agama Buddha. Agama Buddha merupakan salah satu agama tertua yang masih diamalkan oleh penganutnya sehingga pada masa kini. Kemunculan agama ini menunjukkan reaksi terhadap kekerasan yang telah dilakukan oleh kaum Brahmin yang sangat mementingkan kedudukan kasta mereka. Sepanjang proses perkembangan agama Buddha, agama ini terus tersebar ke hampir seluruh benua Asia. Sepanjang proses itu berlaku, agama Buddha ini mempunyai seramai 350 juta penganut. Pada ketika itu juga, agama Buddha dikenali sebagai agama yang terbesar di dunia. Secara historis, agama Buddha ini telah diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Beliau telah dilahirkan dari suku Sakya di sebuah kota selatan pergunungan Himalaya yang bernama Lumbini dan telah dibesarkan di Kapilavastu. Dalam ajaran agama Buddha dapat disimpulkan dalam 3 perkara, iaitu tidak boleh melakukan kejahatan. Seterusnya, setiap penganut agama Buddha tidak boleh melakukan perkara yang boleh membawa keburukan sama ada kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang yang berada di sekitarnya. Akhir sekali, membuat kebaikan juga amat digalakkan di dalam agama Buddha. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya masuk kepada kerja sosial. Kerja sosial ini merupakan satu profession yang profesional ataupun bidang yang mempunyai keistimewaannya tersendiri dari segi tugas dan tanggungjawab mereka terhadap pelbagai pihak ataupun individu yang memerlukan. Kerja sosial ini telah diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1946 melalui penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bagaimanakah boleh wujudnya kerja sosial ini? Iaitu melalui peningkatan isu-isu sosial di Malaysia menyebabkan profesion kerja sosial ini telah wujud. Kerja sosial ini adalah bidang yang berbeza dengan bidang kaunseling dan juga bidang psikiatri dan psikologi, di mana kerja sosial ini adalah satu bidang di mana akan melatih untuk individu tersebut untuk menyelesaikan masalah orang dengan cara turun ke padang ataupun menyelesaikan masalah tersebut dari akar umbi ataupun dari mana mulanya masalah tersebut berlaku. Sebagai contoh, jika kita terjumpa klien yang mengalami masalah kewangan, jadi kita sebagai pekerja sosial yang profesional akan membantu individu tersebut, sebagai contoh dengan menghantar mereka ke kelas usahawan supaya mereka mendapat ilmu bagaimana untuk berniaga, dan dengan cara ini individu tersebut akan dapat menampung hidupnya dengan menjana kewangannya sendiri. Dan juga selain daripada cara itu, pekerja sosial juga boleh membantu individu terbabit dengan membuat permohonan bantuan kerajaan dan lain-lain. Dengan cara ini boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah kewangan dalam hidup. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Dalam agama Buddha, kesejahteraan sosial dianggap sebagai pekerjaan dalam pelbagai bentuk yang bertujuan untuk kepentingan manusia. Agama Buddha adalah agama yang pragmatik, di mana ia percaya bahawa dunia merupakan tempat manusia hidup dengan kesedihan. Hal ini kerana agama Buddha saling berkait rapat dengan cara untuk menghilangkan kesedihan manusia. Idea perkhidmatan sosial dari segi agama Buddha merupakan perkara penting. Selama beberapa dekad yang lalu, penganut Buddha telah meneliti kembali ajaran agama mereka dan menemukan dasar untuk tindakan sosial bagi menghadapi perang perkauman, komersialisme eksploitasi dan pemusnahan alam sekitar. Dalam praktiknya, Buddhisme adalah satu usaha sukarela untuk kesejahteraan orang lain. Asal-usul falsafah kerja sosial dalam tradisi awal Buddha adalah konsep psikologi
berlaku etika yang dimulakan untuk permulaan harmoni sepenuhnya terhadap masyarakat dengan perpaduan dan keseimbangan pencapaian rohani dan material. Prinsip kerja sosial secara langsung berkaitan dengan idea susunan sosial yang terkandung dalam Buddha. Ianya mengandungi struktur sosial dan ketertiban di mana ada landasan bumi, cinta dan kasih sayang. Perkara ini dinamakan sebagai Brahma Vihara oleh Buddha. Perkembangan institusi monastik, vihara dan tempat tinggal penduduk berubah menjadi pusat pendidikan, latihan dan orientasi pekerja sosial. Penyediaan dua jenis guru iaitu upajihaya dan acharya dibuat untuk memberikan latihan dalam teori dan praktik monastik dalam perkhidmatan sosial. LGBT merupakan singkatan daripada lesbian, gay, biseksual dan transgender. Pandangan dalam agama Buddha terhadap LGBT ada dua, iaitu pertama, larangan secara tidak keras, tidak menolak dan tidak menyokong. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dalam agama Buddha perkahwinan hanyalah untuk mengecapi bahagia dan untuk hubungan sosial biasa semata. Agama ini tiada ketetapan peraturan dalam perkahwinan. Kedua iaitu menolak dengan sekeras-kerasnya kerana gejala ini merupakan perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Buddha. Ajaran dalam agama Buddha melarang sebarang bentuk hubungan sama jenis, sama ada melibatkan lelaki dan lelaki maupun perempuan dan perempuan. Namun, agama ini masih lagi tidak melarang dan sedia untuk membantu membuat pertimbangan terhadap isu seksualiti ini. Isu seksualiti ini juga dianggap normalisasi agama Buddha yang melarang individu untuk melakukan sebarang seksual sama jenis. Oleh itu, jelaslah bahawa agama Buddha melarang hubungan sama jenis dan agama ini tidak mengiktirafkan LGBT. Sebagai seorang pekerja sosial, kita mesti akan menghadapi beberapa cabaran ketika melakukan proses intervensi bersama klien. Lagi-lagi kalau klien itu mempunyai agama yang berlainan dengan pekerja sosial. Misalnya, klien yang beragama Buddha. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran ketika berhadapan dengan mereka. Antaranya ialah kurangnya pengetahuan mengenai pemahaman beragama, berkenaan dengan isu berkaitan agama yang sensitif, menghadapi klien yang mempunyai kelemahan ketika berkomunikasi, tidak mendapat kerjasama dengan klien dan sebagainya. Sebagai contoh, kelemahan ketika berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana kelemahan komunikasi akan menyebabkan pekerja sosial terpaksa mengambil masa untuk memahami mesej dan pandangan yang diberikan oleh klien yang beragama Buddha. Perkara ini juga akan mengganggu pembentukan hubungan repu antara mereka. Tambahan pula, kelemahan komunikasi dari segi bahasa, pertuturan, bahasa badan dan sebagainya akan memberi kesukaran kepada pekerja sosial untuk mencapai kesepakatan secara harmoni dengan klien tersebut. Keadaan ini akan menyumbang kepada berlakunya pencagahan pendapat serta membolehkan berlakunya ketidakpuasan hati dan akhirnya akan berlaku penjejasan keberkesanan pelaksanaan ketika berintervensi. Sebagai contoh, penggunaan bahasa atau semantik yang dituturkan oleh klien juga menimbulkan perbezaan makna yang berbeza. Hal ini kerana mungkin pekerja sosial akan memahami perkataan yang terdapat dalam mesej yang diterima membawa maksud berbeza yang cuba disampaikan oleh klien. Tambahan pula, keadaan klien yang tidak sempurna juga akan mempengaruhi pertuturan mereka. Sebagai contoh, klien yang memiliki masalah sumbing, sama ada sumbing bibir atau lelangit, pertuturannya akan menjadi sengau. Keadaan ini menyebabkan pekerja sosial memerlukan kepekaan terhadap ayat-ayat dan sebutan yang dilontarkannya. Oleh itu, keadaan ini akan menjadi cabaran kepada pekerja sosial untuk terus memahami tahap komunikasi yang digunakan oleh klien yang beragama Buddha. Kita beralih pula kepada langkah yang diambil ketika berhadapan dengan klien yang berlainan agama. Sebagai seorang pekerja sosial, kita sedia maklum bahawa setiap manusia itu mempunyai keperluan yang sama sebagaimana yang diterangkan di dalam teori hierarki keperluan Maslow. Namun begitu, terdapat sedikit perbezaan dalam makrosistem antara manusia yang mana mereka yang menganut agama yang berbeza-beza. Oleh itu, sekiranya seseorang pekerja sosial yang beragama Islam
perlu menyelesaikan masalah klien yang beragama lain, kita boleh merujuk kepada National Association of Social Worker melalui prinsip, etika dan juga nilai pekerja sosial. Antara prinsip, etika dan nilai pekerja sosial yang boleh digunakan ketika berhadapan dengan klien yang berlainan agama ialah yang pertama, non-judgmental, yang mana kita sebagai seorang pekerja sosial tidak boleh menghukum seseorang klien kita itu berdasarkan stigma terhadap sesuatu agama. Yang kedua ialah human dignity and worth, yang mana sebagai seorang pekerja sosial amatlah penting bagi kita untuk menghormati maruah dan harga diri klien kita sebagai seorang manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana kita tidak boleh membeza-bezakan klien kita itu, kerana setiap manusia itu kita perlu memandang mereka dengan nilai yang tinggi, tidak kira apa sahaja pun latar belakang mereka. Yang ketiga ialah nilai kecekapan, yang mana sebagai seorang pekerja sosial yang profesional, kita perlu sentiasa cekap dalam bidang perkhidmatan yang disampaikan. Seperti kita sentiasa perlu meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam kerja sosial dan juga kita perlu sentiasa mengkaji latar belakang klien kita. Kesimpulannya, dalam agama Buddha kita dapat melihat bahawa ajarannya sama relevan hari ini dalam masyarakat, seperti ketika Buddha masih hidup. Kerja sosial juga telah menjadi sebahagian daripada agama Buddha yang terlibat secara sosial. Oleh itu, pekerja sosial perlu mengambil pengetahuan, nilai dan kemahiran dalam aspek Buddha bagi membantu penganut agamanya memerlukan bantuan serta dapat mengenangani masalah sosial. Ini kerana kurangnya pengetahuan mengenai persefahaman dalam agama lain boleh menyebabkan proses ketika berhadapan dengan klien akan terganggu. Pekerja sosial juga digalakkan untuk menyumbangkan sebahagian daripada kemahiran profesional mereka tanpa meminta pulangan. Dengan ini, jelaslah bahawa agama Buddha juga merupakan satu agama yang mementingkan ajaran bagi mengelakkan penganut mereka terjerumus daripada perbuatan yang boleh merosakkan generasi akan datang. Ini adalah rujukan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.